Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini dalam satu tajuk iaitu sifat wahdahniah. Okey, sifat wahdahniah ni adalah salah satu daripada sifat iaitu 20 sifat wajib bagi Allah. Okey, kita pergi kepada maksud wahdahniah. Okey, siapa tahu maksud wahdahniah? Okey, wahdahniah ertinya Allah SWT Maha Esa atau tunggal atau Allah itu satu saja. Okey, tiada bandingan dengan makhluk yang lain. Okey, maksudnya Allah ni Maha Esa ataupun tunggal ataupun satu, tak ada dua, tak ada tiga. Okey. Adakah tunggal Allah itu sama seperti manusia? Tidak. Sifat tunggal Allah artinya zat. Okay, zat, sifat dan perbuatan Allah tidak sesekali menyerupai dengan zat, sifat dan perbuatan makhluk manusia ciptaannya. Okay, maksudnya Allah dan makhluk tak sama. Okay, tak menyerupai dengan zat makhluk. Okay. Lawan sifat wadahnya iaitu ta'addud, iaitu berbilang-bilang ataupun banyak. Okey, hukum mempercayai sifat wadahnya. Okey, hukum dia wajib. Okey, hukum dia wajib. Jika ada Tuhan yang lain selain Allah, maka bumi ini akan binasa kerana Tuhan-Tuhan tersebut ingin lebih berkuasa daripada yang lain. Mustahil Allah bersifat berbilang. Okey. Kita pergi kepada perbezaan antara Allah Ta'ala dengan makhluk. Okey, kita tengok kepada Allah Ta'ala dulu. Okey, Allah dia tidak berketurunan. Okey. Yang kedua, wujud tetapi tidak sama dengan makhluk ciptaan Allah SWT. Okey, yang ketiga, tiada kawan. Yang keempat, sifat Allah maha sempurna. Tindakan Allah tidak perlukan bantuan kuasa lain. Okey, kita tengok kepada makhluk. Okey, ada berketurunan. Okey, maksudnya kita ni ada keturunan kita, okey, daripada datuk nenek, okey, daripada datuk nenek kita turun kepada ibu bapa, turun kepada kita. Okey. Yang kedua, dilahirkan dan melahirkan, maksudnya proses manusia tu berkembang ataupun berketurunan, ada yang dilahirkan ataupun melahirkan. Yang ketiga, berkahwin dan berpasangan. Okey, macam ibu bapa kita berkahwin dan berpasangan. Yang keempat, berzuriat. Okey, yang kelima, ada cacat cela. Okey, manusia tak sempurna. Okey, yang keenam, sangat memerlukan antara satu sama lain serta memerlukan bantuan. Okey, sebelum saudara pergi kepada dalil, okey, saudara nak tambah sikit untuk hukum mempercayai sifat wahdahniah. Okey, orang yang tidak mempercayai dengan sifat Allah yang Maha Esa telah keluar daripada golongan orang-orang yang beriman. Okey, mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir dan menjadi orang yang musyrik, iaitu orang yang menyekutukan Allah SWT. Okey, kita pergi kepada dalil nakli, sifat wahdahniah. Okey, tengok kepada surah Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Okey, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Okey, satu, tiada dua. Okey, kita pergi kepada kesan beriman dengan sifat wahdahniah. Iaitu yang pertama, taat akan perintah Allah SWT. Yang kedua, bertakwa kepada Allah SWT. Yang ketiga, teguh dan kukuh iman. Dan yang keempat, suka membuat amalan kebaikan. Yang kelima, tidak sesekali menyekutukan Allah SWT. Yang keenam, iman akan bertambah.
Yang ketujuh, takut melanggar larangan Allah SWT. Yang akhir sekali, sentiasa berusaha untuk mendapatkan rahmah Allah SWT. Okey, maksud rahmah itu adalah kasih sayang. Okey, sentiasa berusaha untuk mendapatkan kasih sayang Allah SWT. Okey, kita pergi kepada akibat tidak beriman kepada sifat wahdaniah. Okey, yang pertama, ingkar perintah Allah SWT. Yang kedua, jauh daripada kerahmatan Allah SWT. Yang ketiga, tiada keberkatan dalam hidup. Yang keempat, hidup menjadi tidak tenteram. Yang kelima, menyekutukan Allah SWT. Yang keenam, suka melanggar larangan Allah SWT. Yang ketujuh, dipandang hina di dunia dan akhirat. Yang ke-8, mudah hilang pedoman dalam kehidupan. Okey, bukti Allah bersifat Esa. Allah itu Esa ataupun tunggal. Okey, maksudnya seluruh sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Okey, yang kedua, Allah tidak berkehendak kepada sesuatu. Okey, Allah menjadikan sesuatu tanpa bantuan. Maksudnya tak ada siapa. Allah buat sesuatu ataupun Allah menciptakan sesuatu tanpa bantuan. Okey. Yang ketiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak beranak dan diperanakkan. Maksudnya Allah itu bersifat tunggal. Mustahil Allah itu berbilang-bilang. Okey, maksudnya Allah itu bersifat tunggal. Daripada surah Al-Ikhlas pun, okey, ayat terjemahan kepada ayat 1, maksudnya katakanlah wahai Muhammad, Allah itu Esa. Okey, tiada dua, maksudnya hanya satu tunggal. Okey, yang keempat, Allah tiada bandingan dengan makhluk. Okey, Allah menciptakan akal untuk manusia berfikir. Okey, kita tengok kepada 20 sifat wajib bagi Allah. Okey. Wujud. Okey, maksud wujud tu ada. Okey, kidam tu maksudnya terdahulu. Baqa' tu kekal. Okey, mukhallafatul lil hudus. Okey, maksud dia berbeza dengan ciptaannya. Okey, qiyamuhu bin nafsihi maksudnya berdiri dengan sendiri. Wahdaniyah. Okey, wahdaniyah yang kita belajar tadi. Okey, maksudnya Esa, iaitu tunggal. Okey, kudrah, berkuasa. Iradah, berkehendak. Okey, maksudnya berkehendak. Ilmun, mengetahui. Hayyah, hidup. Sam'a, mendengar. Okey. Basar, melihat. Kalam, berucap. Qadirah, berkuasa. Muridan, berkehendak. Aliman, mengetahui. Hayyan, hidup. Sami'an, mendengar. Basiran, melihat. Mutakalliman, berucap. Okey, sampai situ saja Ustazah punya perbentangan untuk tajuk sifat wahdaniyah. Kita akan berjumpa untuk seterusnya, untuk tajuk seterusnya. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.